Assalamualaikum. Hari ini kami merupakan kumpulan pertama yang akan membentangkan proposal kelab kami iaitu Kelab Bakery dan Pastry. Seterusnya, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan bagi kelab kami. Yang pertama, Nur Farah Dayana. Next. Nur Farah Dayana, Wan Nur Izzati, Nur Ain Ayuni, Nur Jiha, saya. Nur Nur Anis Afika, Syairah binti Yaakob dan juga Syafiqah Muara Ali. Seterusnya, pendahuluan. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, bakery merujuk kepada tempat ataupun kilang yang membuat ataupun menjual roti seperti kek, pastry dan sebagainya. Dan campuran pula ialah campuran tepung, cecair dan lemak menjadi dough, roti atau kuih. Dan penubuhan kelab bakery dan pastry sangat digalakkan bagi mencungkil bakat kesenian para pelajar dalam membuat kek dan pastry melalui aktiviti kelab. Selain itu, pendedahan lebih mendalam mengenai bidang bakery dan pastry ini pasti akan diperkenalkan kepada para pelajar. Seterusnya, ini merupakan logo kelab bakery dan pastry yang terdapat kuih di tengah-tengah logo tersebut. Di-establishkan pada tahun 2023. Seterusnya. Baiklah, seterusnya saya akan memperkenalkan visi, misi dan moto kelab kami. Visi untuk kelab kami adalah menjadikan kelab bakery dan pastry sebagai kelab yang aktif dan melahirkan pelajar yang kreatif. Misi kami, menarik minat dan bakat pelajar dalam bidang bakery dan pastry dengan melaksanakan aktiviti yang dirancang. Moto kami adalah We Bake with Passion. Seterusnya. Ini adalah lagu kelab kami. Liriknya adalah mari-mari semua kita belajar, bersama-sama kita luangkan menjadikan kelab bakery sebagai satu ilmu wawasan. Bersama kita bersatu dalam menimba ilmu, semoga hasrat tercapai bina impian bersama. Mari-mari semua kita bersama ceriakan hari-hari kita demi kesejahteraan kita, mencari pengalaman yang bermakna. Seterusnya. Seterusnya untuk falsafah kelab bakery dan pastry. Falsafah untuk kelab bakery dan pastry ini adalah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh serta mewujudkan insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Melahirkan bakat muda yang mempunyai kemahiran dalam bidang bakery dan pastry. Perkembangan potensi individu tidak lengkap dan sempurna jika dilakukan secara berasingan. Ia harus diperkembangkan secara menyeluruh dan bersepadu. Maka, untuk membentuk insan yang berilmu, berpengetahuan, bertenaga mahir serta berakhlak mulia dengan sempurna, aktiviti kurikulum seperti kelab harus juga diberi penekanan. Di samping kurikulum akademik yang dilaksanakan dalam bilik darjah, potensi yang ada pada diri individu hendaklah diperkembangkan ke peringkat optimum dengan cara mengintegrasi bakat dan kebolehannya yang saling berkait antara satu sama lain. Seterusnya, Seterusnya kita pergi ke analisis keperluan. Tujuan analisis keperluan ni ialah untuk mengetahui dan mengkaji pandangan pelajar ke atas penubuhan kelab bakery dan pastry. Lokasi analisis keperluan kami ialah di Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia. Populasi sebanyak 100 orang pelajar dari Fakulti Pengajian Pendidikan. Sampel kajian kami ialah seramai 60 orang secara rawak dan instrumen yang kami gunakan ialah Google Form. Borang soal selidik mengandungi 3 bahagian utama iaitu A. Latar belakang responden, B. Pengetahuan responden mengenai bakery dan pastry, C. Pandangan tentang perubahan kelab bakery dan pastry. Seterusnya.
berdasarkan tembubuan yang kami lakukan, kami dapati latar belakang responden iaitu jantina responden adalah seramai 44 orang perempuan iaitu mewakili 73.3% dan lelaki mewakili 16 orang iaitu 26.7%. Seterusnya. Dan bahagian pengetahuan tentang penubuhan kelab bakery dan pastry adalah kami bertanyakan kepada responden adakah mereka tahu apakah itu maksud bakery dan pastry, dan seramai 35 orang 35 orang lelaki menjawab ya, yang itu membawa peratus 25%, dan perempuan menjawab 42 iaitu mewakili 70%. Dan sebanyak satu orang lelaki yang tidak mengetahui apakah itu maksud bakery dan pastry, dan seramai 2 orang perempuan yang tidak tahu apakah maksud itu bakery dan pastry. Seterusnya. Baiklah, soalan yang ketiga, adakah anda pernah melibatkan diri dalam bidang tersebut? Jadi responden menjawab, jadual menunjukkan jumlah dan peratusan pelibatan responden dalam bidang bakery dan pastry. Seramai 6 orang lelaki dan sebanyak 10% yang pernah terlibat dengan bidang ini, manakala 10 orang lagi tidak pernah terlibat. Dan untuk perempuan, 22 orang pernah terlibat sebanyak 36.7%. Dan 22 orang juga tidak pernah terlibat dalam bidang bakery dan pastry juga sebanyak 36.7%. Seterusnya. Baiklah, untuk soal selidik yang keempat, soalannya, adakah anda mempunyai kelengkapan bakery dan pastry di rumah? Berdasarkan hasil soal selidik kami dapati sebanyak 8 orang pelajar lelaki bersamaan 13.3% menyatakan ya mempunyai peralatan di bakery dan pastry di rumah, manakala selebihnya iaitu 10 orang menyatakan tidak bersamaan 16.7% yang tidak mempunyai peralatan bakery dan pastry di rumah. Untuk pelajar perempuan pula, seramai 28 orang pelajar perempuan menjawab ya bersamaan 46.7% untuk mempunyai peralatan bakery dan pastry di rumah, manakala selebihnya menjawab tidak iaitu seramai 14 orang bersamaan 23.3% yang tidak mempunyai peralatan bakery dan pastry di rumah. Seterusnya. Kami juga bertanyakan kepada responden iaitu apakah faktor yang mendorong anda untuk melibatkan diri dalam aktiviti bakery dan pastry ini. Okey, di sini terdapat jadual yang menunjukkan jumlah dan peratusan faktor yang mendorong responden untuk melibatkan diri dalam aktiviti bakery dan pastry. Okey, kita dapat lihat seramai 15 responden yang meminati aktiviti bakery dan pastry iaitu bersamaan 25%. Ada juga responden yang menjawab mengisi masa lapang iaitu seramai 28 orang, dan juga seramai 12 orang responden yang menjawab menambah ilmu pengetahuan, dan juga ada juga responden yang menjawab 5 orang responden yang menjawab mengasah bakat. Okey, di sini kita dapat lihat jumlah responden yang menjawab mengisi masa lapang adalah yang paling tinggi iaitu seramai 28 orang ataupun bersamaan dengan 46.7%, manakala jumlah responden yang menjawab mengasah bakat adalah yang paling sedikit iaitu seramai 5 orang bersamaan dengan 8.3%. Seterusnya. Baiklah, ini adalah sambungan bagi soalan 5. Jadi ini merupakan cartabar bagi peratusan faktor yang mendorong responden untuk melibatkan diri dalam aktiviti bakery dan pastry. Dan kita boleh lihat lebih 30% pelajar perempuan dan lebih 10% pelajar lelaki yang menjawab mengisi masa lapang. Dan ini merupakan peratusan responden yang paling tinggi dalam faktor yang mendorong responden untuk melibatkan diri dalam aktiviti bakery dan pastry. Seterusnya. Baiklah, untuk soalan 6 pula. Soalan yang berbunyi, siapakah yang mendorong anda untuk terlibat dalam bidang ini? Peratusan pihak yang mendorong responden untuk terlibat dalam bidang ini, responden menjawab untuk ibu bapa. Untuk responden lelaki sebanyak 6 orang yang menjawab lain-lain, dan
kita boleh rungkaikan dekat sini. Sebanyak yang paling banyak tertinggi dekat carta pie di sini adalah ibu bapa, di mana ianya merupakan pendorong utama responden untuk terlibat dalam bidang ini. Dan untuk bahagian lain-lain sebanyak 31.7% mendapat carta yang kedua. Seterusnya, yang ketiga adalah rakan-rakan yang menjawab sebanyak 8.3%. Dan yang paling terendah adalah responden guru, iaitu sebanyak 7%. Itu saja. Seterusnya. Untuk soalan soal selidik yang ketujuh, soalan ini adalah, adakah kelab bakery dan pastry relevan untuk ditubuhkan di sekolah? Berdasarkan hasil soal selidik kami dapati bahawa sebanyak 14 orang pelajar lelaki bersamaan 23.3% bersetuju bahawa kelab bakery dan pastry relevan untuk ditubuhkan di sekolah. Manakala selebihnya iaitu 2 orang beranggapan kelab bakery dan pastry tidak relevan untuk ditubuhkan di sekolah. Untuk pelajar perempuan pula, 56 orang persamaan 93.3% beranggapan bahawa kelab bakery dan pastry relevan untuk ditubuhkan di sekolah. Manakala sebanyak 4 orang pelajar perempuan tidak setuju kelab bakery dan pastry ditubuhkan di sekolah. Seterusnya untuk soalan ke-8, mengapakah anda mempunyai pandangan sedemikian? Soalan ini mempunyai kesinambungan dengan soalan tadi. Rata-rata responden mengatakan bahawa sebab mereka beranggapan kelab ini relevan untuk ditubuhkan di sekolah adalah kerana untuk menimba pengalaman, adalah kerana minat, bakat dan akhir sekali untuk menambah sumber kewangan. Untuk menimba pengalaman, peratus yang kami dapati daripada hasil soal selidik kami adalah sebanyak 8.3%. Untuk minat, peratus yang kami dapati adalah sebanyak 51.7%. Untuk bakat sebanyak 28.3% dan akhir sekali untuk menambah sumber kewangan adalah sebanyak 11.7%. Saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Okey, baiklah. Ini pula soalan seterusnya yang kami tanyakan kepada responden, iaitu pada pandangan anda, bagaimanakah kelab bakery dan pastry dapat menarik minat anda dalam menyertai kelab ini? Okey, kami dapati bahawa terdapat 38 responden yang menjawab menu makanan yang menarik dapat menarik minat mereka dalam menyertai kelab ini. Seterusnya, 3 orang responden yang menjawab lokasi aktiviti yang dilakukan, dan 5 orang responden menjawab peralatan yang disediakan, dan 14 orang responden yang menjawab manfaat yang diperolehi. Okey, seterusnya. Okay. Jadi ini adalah sambungan bagi soalan 9. Ini merupakan carta bar bagi ini merupakan okey. Kita dapat lihat terdapat 50% responden perempuan yang menjawab menu masakan yang menarik, dan lebih 10% pelajar lelaki yang juga menjawab menu masakan menarik bagi menarik minat mereka dalam menyertai kelab ini. Dan ini merupakan respon yang paling tinggi dalam faktor yang dapat menarik minat responden untuk menyertai kelab bakery dan pastry. Seterusnya. Baiklah, seterusnya soalan ke-10. Pada tahap manakah kewujudan kelab bakery ini mampu membuka minda pelajar tentang kegunaannya pada masa akan datang?
Sebanyak 11 orang pelajar lelaki bersama dengan 18.3% mengatakan tinggi, 4 orang pelajar lelaki menyatakan sederhana dan tiada pelajar lelaki menyatakan rendah dan tidak. Untuk kemampuan kelab bakery ni membuka minda pelajar, manakala untuk pelajar perempuan 31 pelajar perempuan menyatakan tinggi kemampuan sederhana, 11 orang pelajar perempuan menyatakan sederhana kemampuannya, satu orang pelajar perempuan menyatakan kemampuan rendah dan 2 orang pelajar perempuan menyatakan kemampuan tidak. Dan ini merupakan graf peratusan yang menunjukkan kemampuan kelab bakery dan pastry untuk membuka minda pelajar. Seterusnya. Okey, bagi soalan yang terakhir, itu soalan 11 yang berbunyi seperti adakah kewujudan kelab ini mampu membuka peluang kepada pelajar yang ingin menonjolkan diri dalam bidang bakery pada tahap yang lebih tinggi. Mampukah kelab ini untuk membuka peluang kepada pelajar ini mendapat respons sebanyak, bagi respons dia adalah sebanyak 25% daripada pelajar lelaki, manakala 1.7% mengatakan tidak. Kemudian untuk perempuan 70% mengatakan ya, manakala 3.3% iaitu 2 orang mengatakan tidak. Okey, di sebelah menunjukkan adalah carta bar bagi pengumpulan data soalan 11. Seterusnya. Okey, ini merupakan konsep kurikulum. Konsep kurikulum pertama kami adalah menggunakan perkhidmatan instruktor, 2 sebagai fasilitator dalam mengendalikan kelab bakery dan pastry. Seterusnya adalah reka bentuk yang berpusatkan pengalaman, dan akhir sekali menggunakan pendekatan teknikal saintifik. Okey, seterusnya ialah matlamat penubuhan kelab bakery dan pastry. Matlamatnya ialah untuk melahirkan generasi pelajar yang mempunyai kemahiran membuat hidangan makanan seperti roti, kek dan sebagainya, bermula dari peringkat sekolah agar mereka seimbang dari aspek akademik dan kokurikulum. Seterusnya. Objektif penubuhan kelab bakery dan pastry ialah pertama sekali untuk memupuk minat dan menambah ilmu pengetahuan kepada pelajar tentang ilmu bakery dan pastry. Kedua, meningkatkan keyakinan diri pelajar untuk mencuba perkara baru. Ketiga, memupuk budaya kreatif dan inovatif melalui kerja secara berkumpulan di makmal masakan. Dan yang keempat, menggalakkan penglibatan pelajar dalam aktiviti keusahawanan untuk kemahiran dan pengalaman di peringkat sekolah. Saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Okey, bagi pelaksanaan aktiviti dalam kelab, terdapat 6 aktiviti yang telah kami cadangkan. Yang pertama adalah sesi pengenalan kelab di mana akan berlakunya penerangan daripada guru penasihat kepada pelajar tentang mengapa kelab ini ditubuhkan, dan juga akan berlakunya pemilihan jawatan kuasa. Kemudian aktiviti kedua adalah lawatan ke bakery ataupun bilik masakan bagi memastikan pelajar tahu akan suasana keadaan bakery supaya mereka tak ganjal semasa melakukan bakery ke depan nanti. Aktiviti ketiga adalah pendedahan teori pastry dan bakery bersama tayangan resipi bagi memastikan mereka terbiasa dengan resipi-resipi yang bakal mereka lakukan. Aktiviti keempat adalah sesi menghasilkan kek marble dan softan bersama facilitator. Hal ini bagi memastikan mereka juga mahir dari bentuk praktikal dalam pastry dan bakery. Aktiviti kelima adalah pertandingan penghasilan masakan bakery antara kumpulan. Dan yang terakhir adalah aktiviti ke-6, Carnival Pastry dan Bakery. Hal ini untuk memupuk semangat bagi semua pelajar dalam kelab untuk menggalakkan orang lain untuk mengenali tentang pastry dan bakery dengan lebih lanjut. Seterusnya. Penilaian pelajar untuk kelab bakery dan pastry ini adalah penilaian memainkan peranan yang sangat penting dalam mendidik kerana dapat memberi maklum balas tentang proses pengajaran dan pembelajaran. Kita dapat tahu terdapat perbezaan antara
pengujian, pengukuran dan penilaian. Dan perkara ini adalah berkait satu sama lain. Iaitu pengajuan adalah satu teknik untuk mendapatkan maklumat terhadap perubahan tingkah laku seorang individu. Pengukuran adalah memberi nilai-nilai dan atau angka kepada data atau maklumat yang dipungut melalui ujian soal selidik. Penilaian pula adalah memberi nilai-nilai nombor atau angka kepada data dan maklumat yang dipungut melalui ujian soal selidik, senarai semat, inverter dan atau skala. Penilaian yang dilakukan untuk kelab bakery dan pastry ini adalah melalui penilaian formatif, iaitu penilaian ini merangkumi penilaian terhadap aktiviti dan bertujuan untuk memperbaiki atau menambah baik program yang dilaksanakan. Penilaian formatif yang akan dibuat melalui kelab ini adalah seperti aktiviti 4, penghasilan kek marble dan soft bind. Selain itu juga penilaian akan dilakukan melalui pertandingan menghasilkan kek dan pastry dalam ahli kumpulan. Seterusnya, penilaian akan dilakukan juga dengan kelab ini adalah 40% adalah mewakili kehadiran. Ini kerana ahli kelab bertujuan untuk menggalakkan ahli kumpulan sentiasa mengetahui perkembangan dan info-info semasa setiap penjumpaan. Seterusnya adalah 30% penglibatan ahli kelab dalam aktiviti mingguan atau mingguan yang dijalankan. Aktiviti ini termasuklah aktiviti dalam bakery itu sendiri ataupun di luar bakery itu sendiri. Dan 30% adalah mewakili penglibatan pelajar dalam pertandingan seperti yang dinyatakan dalam aktiviti 5. Seterusnya, sekian sahaja pembentangan kami. Terima kasih.